Hai, selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum buat semua pelajar cikgu. Okey, hari ini cikgu nak menerangkan mengenai bab 13 iaitu bab terakhir dalam matematik tingkatan 1 dan tajuknya adalah teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ni merupakan nama seorang pengkaji untuk suatu segitiga bersudut tegak. Nama dia ada Pythagoras ni, sebab tu awak akan nampak P tu huruf besar. Okey, disebab kata nama khas. Okey, teorem ni asal daripada perkataan teori. Jadi untuk video yang ini cikgu akan membincangkan nota dan soalan nombor 1, 2 serta nombor 3. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, cikgu minta awak salin nota dahulu. Okey, nota dia. Okey, teorem ini melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey. Rasanya semua pelajar dah tahu ya segitiga bersudut tegak tu macam mana. Okey, kita dah belajar dalam bab poligon. Okey, ada jenis-jenis segitiga. So segitiga bersudut tegak. Okey, cikgu minta awak buat menggunakan pembaris lah. Sebentar cikgu guna garis. Okey. Okey, baik semula. Dia terlebih di situ. Okey, segitiga bersudut tegak mesti ada segi empat kecil di penjuru sini. Ini menunjukkan dia merupakan sudut 90 darjah. Merupakan sudut 90 darjah. Okey, so bentuk ini biasanya sudutnya 90 darjah tu tidak akan ditulis di mana-mana soalan. Kalau ditulis tu maksudnya dia memang saja nak tengok pelajar alert ke tidak. Kadang-kadang bila dah tak tulis 90 darjah, pelajar lupa. Okey, sudut sebenarnya berapa. Kalau dah tulis 90 darjah, pelajar lupa pula nama sudut tu apa. Okey. Jadi biasanya memang dia takkan tulis. Ya, jadi pelajar dah tahu ya bentuk segi empat tu merupakan segitiga bersudut tegak. Okey, so bila segitiga bersudut tegak ni dan melibatkan teorem Pythagoras ni, okey, cikgu terus nak perkenalkan bahagian-bahagian dia lah. Okey, biasa kita akan labelkan dia menggunakan A. Okey, kat sini B dan yang sengit ni, yang condong ini C. Memang bertepatan dengan dia punya gaya dia lah, lurus yang sengit, yang condong ini. So dia sesuai dengan huruf C. Okay, so A, B, C. Okay, sometimes, kadang-kala segitiga ni juga boleh dilabelkan menggunakan titik pada setiap bucu dia. Okey, cuba kamu tengok ni. Cikgu labelkan ni A, ni B dan C. Okey, kedua-dua ni sama sahaja, cuma kalau kamu tengok huruf kecil dia letak pada setiap sisi. Kalau huruf besar dia akan labelkan pada setiap bucu. Okey, dan untuk segitiga ni cikgu nak perkenalkan bahawa garis yang condong itu, yang C itu, kalau kamu nampak C, ini merupakan hypotenuse. Okey, hypotenuse ni merupakan garis yang paling panjang berbanding dua garis yang ada. Dia mesti lagi panjang daripada A dengan B. Okey, kalau dalam macam ni pula yang ada A, B, C huruf besar ni, apa dia punya hypotenuse? Okey, hypotenuse dia adalah AC. Garis AC. Awak mention dia, awak nyatakan dia AC. AC ni pun hypotenuse. Okey, hypotenuse. So hypotenuse merupakan garis paling panjang. Hypotenuse ialah garis paling panjang. Okey, pada suatu
segitiga bersudut tegak. Okey. Ya. Okey, cikgu sebenarnya nak perkenalkan dia punya formula terus. Okey, cikgu akan nyatakan formula teorem Pythagoras terus ya. Okey. Okey, cikgu nak awak salin kat sini ada dua, sebenarnya dia sama saja, cuma bila kamu guna huruf kecil dengan huruf besar, jadi awak kena tengok macam mana penggunaan dia. Tapi kalau dapat samakan cara rumus dia pun tak ada masalah. Okey, contoh kita ada A, B, C tadi ya. Okey, untuk dapatkan suatu nilai A, cikgu padam kat sana. Okey, teorem Pythagoras menyatakan bahawa A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, ini dia punya rumus teorem Pythagoras. Jadi, bila rumus yang asal ini, kita olah dia. Okey, kita olah maksudnya adjust lah ya. Okey, kita adjust dia. Dia boleh menjadi suatu formula yang lain. Okey, kamu akan tengok sini. A sama dengan punca kuasa C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kalau nak dapat B saja sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Kalau nak dapat C pula, dia berbeza ya. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang ni kena hafal. Okey, sebab kita akan guna sampai di hujung bab. Okey, kalau pula kamu jumpa segitiga yang ada bucu ABC ni, okey, tak ada masalah. Dia sama juga AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2 bersama dengan AC kuasa 2. Okay, cuma dekat sini complicated lah sendiri. Okey, jadi kalau kamu nak labelkan kemudian secara ABC huruf kecil pun tak ada masalah. Tapi tak apa, cikgu tuliskan dia dalam bentuk adjustment seperti nota sebelah ni. Okey, dia boleh jadi AB sama dengan punca kuasa AC kuasa 2 tolak BC kuasa 2. Okey, nak dapatkan BC pula, kita boleh dapat cara macam ni juga. Okey. Cuma susahlah nak ingat sikit kat sini kan. Okey, nanti awak keliru pula. Tapi tak apa, siapa yang boleh dapat hafal lagi bagus. Okey, formula ni akan guna sampai habis bab ini. Okey, kita pergi ke soalan pertama. Tentukan hipotenus bagi setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Ingat balik semula, hipotenus adalah sisi ataupun panjang yang garis yang paling panjang. Minta maaf, hipotenus adalah garis yang paling panjang. Kalau kamu tengok soalan yang pertama ni ada A, B dan C, tentulah hipotenusnya adalah di sini. Awak tulis saja hipotenus bahagian C. Okey, kat sini PQR, mana satu hipotenus? Mestilah di kawasan yang condong sini. Kalau kamu tengok kan, condong dia ni di sini. Awak tuliskan hipotenus. Okey. Dan satu lagi tips, kalau nak tahu mana satu hipotenus, awak akan perasan bahawa segi empat yang kecil ini, dia mesti sengit dengan ataupun bertentangan dengan garis yang sengit ni. Kalau kamu tengok sini ya, ni kan bucu segi empat, dia akan terus ke sini. So yang cikgu tunjukkan anak panah tu, dia pasti akan jadi hipotenus. Jadi awak just labelkan sahaja mana satu hipotenus. Sangat senang. Labelkan di garis yang sepatutnya. Okay, kita pergi ke soalan kedua. Hitung nilai pemboleh ubah bagi setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Nilai pemboleh ubah ya. So kalau kat sini kita tengok huruf C yang tak ada. Jadi kita balik semula pada formula kita lah. Macam mana nak dapat C? Nak dapat C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So kita salinkan C sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi C ni adalah yang kita nak cari ni. Jadi kita letak punca kuasa A kuasa 2 ni apa? Kita labelkan A sini, kita labelkan B sini. So kita masukkan 3.4 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2. Awak akan mengira satu demi satu kat sini ya. Okey, 3.4 kuasa 2. Okey, sama dengan 11.56
tambah 4.5 kuasa 2 akan dapat 20.25. Jadi tambahkan dia dulu. Jangan buat punca kuasa. Tambahkan siap-siap 11.56 tambah 20.25. Kamu akan dapat 31.81. Barulah tekan punca kuasa. Okey, pada kalkulator awak kamu akan dapat 5.6400. Nah, jawapan dia akan panjang tapi awak boleh berhenti pada 2 atau 3 tempat perpuluhan. Itu memang sangat cun lah untuk jadikan jawapan. So, dah dapat dah jawapan untuk C. Sangat senang. Okey, yang ni pun sama, hanya menggunakan formula C. Okey, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Awak boleh cuba. Dan cikgu dah letakkan banyak soalan yang sama pada soalan nombor 1 tu. Okey, kamu boleh menggunakan formula ini. Formula ni. 3 formula ni ikut kesesuaian. Mana A, mana B, mana C. Okey, kita pergi ke soalan ketiga. Okey, soalan ketiga. Menghitung nilai P dan Q dalam setiap rajah yang berikut. Yang ini adalah gabungan segitiga bersudut tegak. Dan kalau kamu tengok, okey, kita ada nampak segitiga ni. Okey, segitiga yang pertama kecil ni. Dan kalau kamu tengok dia punya info dia kat sini adalah garis yang sama. So, dia bersamaan dengan sini 5. So, kita dah dapat dah satu segitiga yang kecil itu. Okey, ini 3, ini 5. Dan ini Q. Okey, tak ada masalah nak selesaikan yang mana dulu Okey, tak semestinya P. Okey, awak boleh selesaikan Q dahulu. So, Q ini merupakan kedudukan A. Ingat lagi A yang tegak kan? Jadi, kita menggunakan formula A lah. A sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Lihat balik semula formula. Okey, so kita C kita adalah 5, B kita adalah 3 dan kita masukkan sahaja. Kita akan dapat 25 tolak 9 dan jawapan akhir kita akan dapat 4 macam ni. So, 4 ini akan diguna pakai pada Q ini. Ini nombor 4. Jadi, dia dah boleh kita selesaikan pada garis yang tegak ini. 5 tambah 4, jawapan dia 9. So, kita nak selesaikan segitiga yang besar pula ni. Sebab apa? P tu berada di bawah. Sini 17 dan sini 9. Okey, jadi kat sini okey, P ni berada pada kedudukan B. Ingat balik semula, P berada pada kedudukan B. Okey, jadi kita nak selesaikan B bersamaan dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. So, C kuasa 2 bersamaan dengan 17 kuasa 2. Manakala A kuasa 2 bersamaan dengan 9 kuasa 2. Jadi, kita masukkan dalam formula, dalam kalkulator 17 kuasa 2. Bersamaan dengan 289 tolak 9 kuasa 2 81. Jadi kita dapat jawapan dia 208. Okey, 208 kalau kamu tekan punca kuasa kita akan dapat perpuluhan 14.422. Okey, so jawapan ni kita boleh terima ataupun jawapan ini sendiri pun kita boleh terima. Okey, sebab maksudnya awak dah uji lah. Kalau tekan kalkulator, dia dapat perpuluhan. So, kedua-dua soalan ni kita boleh, dua-dua jawapan ni kita boleh terima. Okey. Okey, untuk soalan yang ni pula, ini cikgu tinggalkan soalan last ni kat sini. Okey, kita tengok mana yang kita nak mula dahulu. Okey, kalau kita tengok, kita boleh selesaikan segitiga bersudut yang kecil ni. Yang ada 4, yang ada 5 ni. So, P ni berada di sini. So, P ni kedudukan dia adalah kedudukan B ya. Okey, jadi bila kita buat B sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. So, C kuasa 2 bersamaan dengan 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 bersamaan dengan 25 tolak 4 kuasa 2 bersamaan dengan 16. Okey, jadi bila kita guna kalkulator, kita akan dapat 9. Dan menghasilkan jawapan 3. Okey, bermaksud P itu sama dengan 3. So, bila selesai, kita boleh gantikan 3 dan kita boleh selesaikan segitiga yang besar pula. Yang mana sini 4, sini 9 dan sini Q. So, Q ini terletak pada formula C. So, bersama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Cikgu harap kamu boleh selesaikan dan masukkan nilai-nilai yang seterusnya sehingga kamu dapat jawapan akhir. Okey, cikgu tinggalkan soalan ini sebagaimana yang ada dalam modul untuk kamu cuba. Okey, itu saja.